Okey. Jadi hari ni kita sambung tajuk pelarasan. Okay, minggu lepas kita dah belajar susut nilai terkumpul bagi aset bukan semasa. Okey. Jadi hari ni kita teruskan isu yang kedua, iaitu sekiranya berlaku pelupusan terhadap aset. Okay. Alright, sekali lagi cikgu ulang. Untuk susut nilai kita ada 3 kaedah. Kaedah garis lurus, baki berkurangan dan penilaian semula. Okay, jadi kaedah garis lurus dan baki berkurangan, kita memerlukan kadar yang ditetapkan, berapa peratus. Dan untuk atas kos atau garis lurus, kita akan darab dengan kos. Manakala baki berkurangan, kita akan darab dengan nilai buku. Jadi formula ni tolong bezakan. Kemudian kaedah yang ketiga, ini penilaian semula. Penilaian semula tak ada kadar, tak ada peratus. Cuma kita kena tahu berapa nilai awal aset, kemudian belian baru aset dan juga nilai akhir aset untuk dapatkan susut nilai. Okey. Dan susut nilai adalah belanja. Ingat susut nilai adalah belanja bagi syarikat. Dan sekiranya ada belanja, ada susut nilai, bila kita dah kira susut nilai, maka akan wujud satu lagi item iaitu susut nilai terkumpul. Beza dia, susut nilai kita kira setiap tahun. Susut nilai terkumpul adalah hasil susut nilai yang terkumpul daripada tahun pertama sehingga tahun semasa aset. Okey. Dan susut nilai terkumpul kita akan rekod di bawah PKK. Right? Ini kita dah belajar sebelum ni lah. Okay, kita dah buat latihan. Okay, jadi hari ni kita masuk kepada pelupusan. Okay. Okay, sedia semua? Pelupusan aset bukan semasa. Alright. Jadi kalau kita tengok pelupusan, perkataan lupus ni, saya rasa mungkin korang tahu maksud lupus ni apa. Kalau dalam istilah dari segi apanya, maksudnya lupus ni kita buang. Aset lama, aset bukan semasa yang lama yang dah tak guna, biasanya syarikat buang. Jadi bila syarikat buang ataupun kalau kita buang aset lama, confirm lah kita rugi kan. Tapi dalam syarikat, lupus ni tidak bermaksud dia buang. Tapi lupus ni bermaksud syarikat menjual semula aset. Lupus ni maksud dia jual semula aset lama. Jual semula. Sebab bila jual, kemungkinan boleh dapat untung daripada rugi. Jadi boleh jadi kita dapat untung lah. Boleh jadi syarikat dapat untung, boleh jadi syarikat dapat rugi. Daripada kita buang 100%, kita dapat rugi 100%, baik kita jual. Sebila jual tu kemungkinan kita boleh dapat untung. Jadi tujuan kita belajar pelupusan aset bukan semasa ni, kita nak kira untung atas pelupusan atau rugi atas pelupusan. Okey. Jadi ada tambahan terhadap hasil dengan belanja sekarang. Kalau untung kita nak rekod sebagai apa? Untung bagi syarikat. Untung. Hasil, okey. Untung kena rekod sebagai hasil. Apabila kita dah kira pelupusan dan dapat untung, jadi dalam penyata kewangan kita perlu rekod sebagai hasil. Okay.
Manakala rugi atas pelupusan, sekiranya kita dapat rugi atas pelupusan, maka kita kena rekod sebagai belanja dalam penyata kewangan. Okey. Jadi ada tambahanlah hasil dengan belanja untuk pelupusan. Jadi ini yang kita nak tahu. Bagaimana cara kita nak kira untung atas pelupusan dari segi matematiknya, tambah tolaknya apa, dan dari segi rekod ke dalam akaun dia macam mana. Alright. Jadi kita tengok contoh satu. Okey. Sebelum kita buat contoh satu, cikgu nak bagi tahu sini, apabila kita nak buang atau kita nak jual aset, benda pertama, sebelum kita nak tahu untung atas pelupusan atau rugi atas pelupusan, ada 3 item atau 3 perkara yang kita kena tahu. Yang pertama, harga jualan aset. Okey. Kemudian yang kedua, susut nilai terkumpul. Jadi kita akan kira susut nilai terkumpul, aset yang dilupuskan. Jadi yang pertama kita kena tahu harga jualan di berapa. Kemudian yang kedua kita kena tahu berapa susut nilai terkumpul aset yang dilupuskan. Dan yang ketiga kita kena tahu kos bagi aset yang dilupuskan. Aset bukan semasa yang dilupuskan. Jadi 3 perkara ni kita kena ambil tahu sebelum sebelum kita dapatkan untung atas pelupusan ataupun rugi atas pelupusan. Awak dapat 3 item ni, dah boleh tahu dah. Cari pelupusan tersebut dapat untung atau dapat rugi. Okey. Dan formula ya kalau kita nak tahu, harga jualan. Okey. Tolak nilai buku. Okey, nak dapat nilai buku macam mana? Kos aset bukan semasa tolak susut nilai terkumpul aset bukan semasa. Okey, kos tolak susut nilai terkumpul. Jadi kan 3 item tadi, harga jualan dah ada, kos dah ada, susut nilai terkumpul. Maka dapatlah jawapan. Kalau positif, untung atas pelupusan. Maksudnya harga jualan lebih pada harga kos, maksudnya kita untung. Kalau kita dapat negatif, maksudnya rugi atas pelupusan. Jadi kos dengan susut nilai terkumpul ni hanya untuk aset yang dilupuskan saja. Bukan semua aset. Kita kena tahu berapa aset yang dilupuskan sahaja. Jangan ambil kira semua. Alright. Ini formula Kalau soalan objektif keluar, gunalah formula ni. Biasanya yang jadi mencabar, kita nak kena kira susut nilai terkumpul. Sebab harga jualan memang akan diberi. Kos memang akan, kita dah tahu dah dalam kenyataan tu memang kita dah tahu dah. Susut nilai terkumpul ni yang kita nak kena kira. Jadi macam mana nak kira susut nilai terkumpul? Gunakan apa yang kita dah belajar sebelum ni, susut nilai. Kaedah apa kadar dia. Jadi kita kena kira berapa tahun. So dapatlah susut nilai terkumpul. Okey. Jadi kita tengok contoh satu. Okey, yang ni contoh mudah. Cikgu dah keluarkan maklumat-maklumat penting. Alright. So berikut ialah maklumat daripada syarikat dagang murni Berhad. Okey, so kat sini ada harga kos mesin RM10,000. Tarikh belian mesin. Okey. Dia bagi tahu sini tarikh belian mesin 1 Januari 2019. Okey, kadar susut nilai 20% atas kos. Okey. Tarikh jualan mesin. Dua benda ni. Tarikh belian dengan tarikh jualan. Kenapa kita kena tahu? Sebab kita nak tahu susut nilai terkumpul.
Okey. Tarikh jualan mesin 31 Disember 2020. Berapa tahun ni? Jarak dia. Tarikh beli 1 Januari 2019. Tarikh jual 31 Disember 2020. Berapa tahun? 2 tahun. 2 tahun. Tahun pertama 1 Januari 2019 sehingga 31 Disember 2019. Okay. Tahun kedua 1 Januari 2020 sehingga 31 Disember 2020. Okey, harga jualan 7,000. So kat sini kita dah tahu dua benda, harga kos dengan harga jualan. Sekarang ni apa yang kita kena cari adalah susut nilai terkumpul. Itu sebab cikgu nak tahu berapa tahun aset tu kita guna, sebab kita nak tahu susut nilai terkumpul. Sebab setiap tahun kita kena kira susut nilai. Okey. Seterusnya tempoh kewangan perniagaan berakhir pada 31 Disember. Alright, fahamlah. Okey. Jadi sekarang kita kira susut nilai dulu. Untuk tahun pertama. Dia berapa peratus dia? 20%. Atas kos. Atas kos kita nak darab berapa? Mei. Amir Arsyad. Ya, cikgu. Atas kos kita nak darab berapa? Sebab susut nilai dia atas kos ni. Jadi 20% darab. Atas kos. Cikgu tak dengar sangat ya, cikgu. Tak dengar? Okey. Dengar tak? 20% atas kos. Jadi kita nak kira susut nilai 20% darab berapa? 10,000. 10,000. Okey. Kuat tak, Mei? Suruh cikgu. Apa, cikgu? Kuat tak? Ya Allah. Dengar tak suara cikgu? Dengar, cikgu. Dengar. Okey. Okey, 20% darab 10,000. Jadi susut nilai kita adalah 2,000. Okey, tahun kedua, Syarab, nak kira berapa? Macam ni, cikgu? Tahun kedua ni nak kira berapa? Darab dengan 8,000, cikgu. 8,000? Kenapa darab 8,000? Sebab 10,000 tolak 2,000. Okey, sekarang kaedah apa? Tak tahu, cikgu. Ni kaedah apa ni? Peratus susut nilai dia kaedah apa? Atas kos. Kalau atas kos kena darab berapa? 12,000. Okey, atas kos kita kena darab dengan kos. Kos dia 10,000. Oh. Kalau baki berkurangan, yang awak cakap 8,000 tadi, itu baki berkurangan. Itu sebab cikgu cakap beza. Itu sebab cikgu ajar minggu lepas beza kan dua kaedah ni. Kalau kaedah atas kos, setiap tahun kita kira susut nilai, darab kos je. Tak perlu tolak-tolak apa-apa dah. Kalau kos dia 20,000, setiap tahun kita darab 20,000 je. Itu sebab atas kos ni susut nilai dia sama setiap tahun. Yang baki berkurangan baru kita tolakkan dengan
susut nilai terkumpul. Okay, Ashraf boleh bezakan tak? Boleh ke? Boleh Alright. Jadi kita dapat tahun kedua susut nilai 2000, tahun pertama 2000. Jadi berapa susut nilai terkumpul? Zul? 4,000 juga. 4,000. Jadi kita dah dapat susut nilai terkumpul 4,000. Jadi bila kita dah ada 3 maklumat ni, maka kita boleh kira lah sama ada syarikat ni dapat pelupusan mesin ni, kita dapat untung atau rugi. Iaitu kita gunakan formula. Okey Hana. Okay, kita gunakan formula iaitu harga jualan tolak nilai buku. Okay. Jadi harga jualan 7,000. Okay, and then tolak nilai buku, dia mesti kos tolak susut nilai terkumpul. Okay, kos adalah 10,000. Susut nilai terkumpul adalah 4,000. So, kita dapat 7,000 tolak 6,000. Jadi, kita dapat 1,000. Untung ke rugi ni? Ha, 1,000 ni untung ke rugi? Positif ke negatif? Untung. Untung. So ini adalah untung atas pelupusan. Okey? Boleh? Itu sebab Ju cakap tadi, cabaran dia sekarang kita nak kira susut nilai terkumpul je. Tengok Ashraf tadi dah salah dah kira. Okey? Alright. Okay. Okay. Jadi yang ni dari segi calculation biasa kalau soalan objektif ataupun soalan bahagian A, soalan nombor 1 Jadi awak guna macam ni je. Okay. Inilah formula dia. Sekarang cikgu nak tunjukkan bagaimana cara kita nak rekod ke dalam Journal ARM. Kita nak rekod dalam Journal ARM. Jadi untuk pelupusan dia proses dia banyak. Untuk pelupusan proses dia agak banyak. Jadi tolong fahamkan ataupun ikut step yang cikgu ajar ni. Okey. Sebab ni pelarasan macam cikgu dah bagi tahu sebelum ni, kita mesti buat daripada Journal ARM, lepas tu ke ledger, lepas tu ke imbangan duga. Okey. Yang pertama, kita nak lupuskan aset. Pelupusan aset bukan semasa. Okay, kita nak lupuskan aset. Okay, jadi Journal ARM, bila kita lupuskan aset bertambah ke berkurang? Aset bertambah atau berkurang? Kurang. Berkurang. Jadi bila aset berkurang, kalau prinsip ataupun formula Abeles, aset berkurang, kita nak rekod sebelah mana? Ada Wiyah? Kredit. Okey, dah Zul jawab So kredit. Okey, jadi aset berkurang bila berlaku pelupusan, aset akan berkurang. Jadi aset mesti kita rekod di sebelah kredit. Jangan tulis aset bukan semasa pula. Tengoklah aset apa Kalau kenderaan, kita letak kenderaan. Kalau perabot, kita letak perabot. Kalau alatan pejabat, kita letak alatan pejabat. Mesti kredit aset bukan semasa. Okey, kemudian debit.
Disebabkan sekarang ni berlaku pelupusan, maka kita akan hantar ke akaun pelupusan. Jadi ini journal arm yang pertama. Debit pelupusan, kredit aset bukan semasa. Merekod terangan dia. Pelupusan, aset bukan semasa. Okey. Kemudian yang kedua. Ini yang pertama. Yang kedua, yang pertama tadi pelupusan aset. Yang kedua, susut nilai terkumpul aset yang dilupuskan. Jadi susut nilai terkumpul aset yang dilupuskan pun kita kena ambil kira. Okey. Kita kena keluarkan daripada jumlah ataupun daripada total susut nilai terkumpul. Okey. Kalau kita keluarkan daripada susut nilai terkumpul, maksudnya sekarang ni susut nilai terkumpul akan bertambah ke atau berkurang? Adawiyah. Kita nak keluarkan susut nilai terkumpul daripada jumlah SNT, daripada jumlah susut nilai terkumpul. So susut nilai terkumpul kita akan bertambah ke atau berkurang? Tak tahu dah cikgu. Susut nilai kan kita ada akaun susut nilai kan. Jadi bila aset tu kita lupuskan, kita kena keluarkan susut nilai daripada kumpulan dia, daripada kumpulan susut nilai terkumpul. Jadi jumlah susut nilai terkumpul akan bertambah atau berkurang bila kita keluarkan? Berkurang. Berkurang. Okey. Jadi susut nilai terkumpul bila berkurang, kita nak rekod sebelah mana? Kredit. Kenapa kredit? Sebab dia berkurang. Susut nilai terkumpul komponen apa ataupun dia kategori apa? Catatan kontra. Catatan kontra. Dia kontra dengan akaun apa? Aset bukan semasa. Dia kontra dengan aset. Jadi kalau aset bertambah debit, berkurang kredit. Susut nilai terkumpul bertambah. Kalau ABS bertambah debit, berkurang kredit. Catatan kontra untuk ABS susut nilai terkumpul. Jadi apabila bertambah kita mesti rekod di sebelah kredit dan berkurang mesti rekod di sebelah debit. Jadi apabila ada aset yang dilupuskan, maka susut nilai terkumpul aset tersebut kita perlu debitkan. Jadi debit susut nilai terkumpul. Okey, faham Adawiyah? Faham cikgu. Alright. Okey. Manakala kredit, so kita lupuskan, kita hantar juga kepada pelupusan. Credit account pelupusan aset bukan semasa. Okey. Jadi keterangan merekod susut nilai terkumpul aset yang dilupuskan. Okey. Boleh? Okey, ni yang kedua. Ingat journal arm ni sebab objektif, soalan objektif, dia memang kerap tanya journal arm ni. Okey.
Kemudian yang ketiga. Okay, yang ketiga kita nak merekod harga jualan. Okay. Kita nak merekod harga jualan. So ada 3 Lupusan aset, susun nilai terkumpul aset yang dilupuskan. Okay, yang ketiga harga jualan. Okay, kita jual. Kita dapat apa? Kita jual barang. So kita dapat apa? Hasil. Duit kan? Hasil. Okay, kita dapat duit. Jadi duit yang kita dapat tu kita rekod dekat mana? Akaun apa? Duit yang kita dapat tu kita rekod dalam akaun mana? Akaun bank lah kan? Ataupun akaun tunai, betul? Awak dapat duit, kita masukkan dalam akaun bank atau akaun tunai. So akaun bank atau akaun tunai kita rekod sebelah mana? Bila kita dapat duit, duit kita bertambah atau berkurang? Bertambah. Duit kita bertambah. So bila duit bertambah, akaun bank atau akaun tunai? Bertambah. Debit atau kredit? Bertambah. Debit atau kredit? Debit. Okay, jadi kita akan debitkan bank atau tunai. Ikutlah cara penerimaan duit tu macam mana. Dengan cek ataupun dengan tunai. Jadi bank dengan tunai mesti bertambah. Okay, jadi siapa yang bela-bela lagi tu, awak ingat, cikgu dah bagi tahu dah, gunakan prinsip atau formula Ableh. Okay, sebab bila kita tahu akaun apa yang terlibat, kita boleh tahu kita nak rekod sebelah debit atau sebelah kredit. Tengok pada kesan dia sama ada bertambah atau berkurang. Okey. Jadi debit bank atau tunai, manakala kredit kita akan letakkan ataupun kita akan hantar kepada akaun pelupusan juga. Okay. Kredit pelupusan aset bukan semasa. Okey. Keterangan dia merekod jualan aset bukan semasa secara tunai atau bank lah. Tengoklah. Salah satulah jawapan dia. Secara sama ada tunai ataupun bank. Okey. Dan yang keempat, saya ada 4 Yang keempat, apabila kita nak rekod untung atau rugi atas pelupusan. Okey. Kita nak rekod untung atau rugi atas pelupusan. Jadi untuk untung, okey. Jadi untuk untung, kita akan debit akaun pelupusan. Manakala kita akan kredit untung atas pelupusan. Okey. So untung. Kalau rugi, dia terbaliklah. Rugi terbalik. Debit rugi atas pelupusan. Kredit pelupusan. Okey. Jadi untung pelupusan debit, kredit untung atas pelupusan. Manakala kalau rugi, kita kena debit rugi atas pelupusan, kredit pelupusan.
Okay, jadi 4 general arm ni yang selalu ditanya dalam soalan objektif. Ada kertas 2 tak pernah lah diminta. Selalu yang keluar macam ni soalan objektif. Dia bagi situasi, okey, dia bagi jawapan. Okay. Antara berikut, general arm manakah yang betul untuk merekod pelupusan aset, contoh dia. So jawapan dia inilah, debit pelupusan, kredit aset bukan semasa. Okey. Boleh? Ada soalan tak setakat ni? Lokman yang baru masuk. Ada soalan tak? Tak ada, cikgu. Ha? Tak ada. Tak ada. Bagusnya. Okey. Jadi 4 kalau general arm 4 ni yang terlibat. Okey, dan kalau pengiraan, inilah pengiraan untuk kita kira untung atau rugi. Harga jualan tolak nilai buku. So nak dapatkan nilai buku, kos tolak susut nilai terkumpul. Kos tolak SNT. Jadi kita kena dapatkan susut nilai terkumpul. Okey. Ada soalan lagi? Amir, okey Amir? Alright. Sekarang kita tengok contoh 2. Okey, yang ni adalah contoh kertas 2. Jadi kat sini contoh ada 3 contoh yang kita akan buat. Contoh 2, contoh 3 dengan contoh 4. Setiap contoh ada isu yang berlainan. Okey, jadi cuba kita kena tengok apa isu dia kat sini. Dan jadikan sebagai rujukan lah kalau awak jumpa mana-mana latihan yang sama. Sebab soalan dia hampir sama je. Cuma kita nak tahu apa dia yang dia nak. Apa soalan tu nak. Okey, cikgu boleh bagi tahu kat sini contoh 2 adalah isu ataupun situasi di mana semua aset dilupuskan. Ini contoh 2 ni kita nak buat journal. Kita nak buat ledger. Bukan suruh kira masuk kertas 2 lah. Okey. Contoh 2, semua aset dilupuskan. Jadi bagaimana cara kita nak buat, apa akaun yang kita nak buka. Jadi tolong dengar. Semua aset dilupuskan. Okey. Right. Jadi kita tengok ke sini. Syarikat Beladu Berhad beroperasi di Kota Tinggi Johor. Petikan imbangan duga berikut adalah berkaitan dengan perabot. So kita dah tahu aset dia adalah perabot. Ini dia bagi imbangan duga. Dia bagi perabot dan juga susut nilai terkumpul. Okey, kalau dia bagi ABS dalam imbangan duga 8,500 ni. So ini adalah harga apa? Harga jualan ke, harga belian ke, harga semasa ke atau harga kos? Kalau ada dalam imbangan duga. Nak kena tahu ni. Aset bukan semasa yang ada dalam imbangan duga. Nilai yang ada itu adalah harga. Harga kos. Harga apa? Yes, harga kos. Itu nak kena ingat. Kalau jumpa mana-mana imbangan duga, ada aset bukan semasa dalam tu. Maka nilai yang ada itu adalah harga kos bagi aset tersebut. Jadi kos kita dah dapat dah. Biasanya kita boleh rujuk imbangan duga. Okay, so kat sini sekarang yang kedua, susut nilai terkumpul perabot. Jadi dah ada susut nilai terkumpul. Okay. Itu yang dimaksudkan dengan imbangan duga. Maklumat tambahan.
Perabot disusut nilaikan 10%, 10% setahun atas kos. Okey. Okey. Jadi kita kira susut nilai dulu. Apa-apa sebelum kita lupuskan, kita kena kira susut nilai terlebih dahulu. Jadi dia bagi 10%, 10%. Okey. Atas kos darab berapa? Ashraf? Sekejap. Darab 8,500. Okey, good. Dah ingat dah tu. Bukan tolak 3,100 tak. Dapat 8,500. Kalau dia cakap baki berkurangan, baru kita tolakkan dulu dengan susut nilai terkumpul. Jadi kita dapat susut nilai sebanyak 850. Okey. Kenapa kita nak kira susut nilai? Sebab susut nilai memang kena kira setiap tahun. Setiap tahun susut nilai perlu dikira. Okey. Itu yang pertama. Maklumat tambahan. Yang kedua, okey, pada 31 Julai. Okey, 31 Julai ni bila? Awal tahun, pertengahan tahun atau akhir tahun? (31 Julai 2021) sebab bila kita buat pelupusan ni, tarikh sangat penting. Jangan salah baca tarikh. 31 Julai 2021. Bila ni, awal tahun ke, pertengahan tahun atau akhir tahun? Pertengahan tahun. Jangan ikut kalender ya. Oh, akhir tahun. Akhir tahun. Kita account, jangan anggap 1 Januari sampai Disember tu tarikh tempoh perakaunan dia, tak. Tempoh perakaunan syarikat dia boleh jadi bila-bila. Itu dipanggil financial year, bukan kalender year. Sebab kita buat perakaunan, kita guna tempoh perakaunan, financial year. Seimbangan duga ni je dah bagi tahu dah. 31 Julai 2021 ini adalah akhir tahun. Ni merujuk akhir tahun. Okey. So pada akhir tahun, iaitu 31 Julai 2021, perabot dijual. Jadi semua perabot tadi dijual secara tunai dengan harga 2,340. Okey. Harga jualan kita dah tahu. Harga jualan kita dah tahu. Okay. So sekarang harga jualan kita dah tahu. Harga kos kita dah tahu. Jadi kita nak kira apa? Apa tiga perkara yang perlu ada dalam pelupusan ni? Kos, harga jualan dengan dia mesti ada 3 Harga kos kita dah tahu. Harga jualan kita dah tahu. Yang ketiga kita kena tahu apa? Susut nilai terkumpul. Alright. Yang ketiga kita perlu tahu berapa susut nilai terkumpul. Okey, jadi untuk dapatkan susut nilai terkumpul, yang susut nilai terkumpul sedia ada 3,100 dalam imbangan duga ni. Kita tambahkan dengan susut nilai, iaitu 850. So kita dapat 3,950. Okey. Jadi tiga-tiga kita dah dapat dah sekarang ni. Kalau misal kata soalan objektif dah boleh kira dah sama ada dapat untung atau rugi. Tapi sekarang ni kita dikehendaki menyediakan A. Akaun perabot, B. Akaun susut nilai terkumpul perabot, C. Akaun pelupusan perabot.
Jadi kalau bab pelupusan ni biasanya memang 3 akaun ni yang kita kena buka. Akaun aset bukan semasa, susut nilai terkumpul dan pelupusan. Okey. Macam mana kita tahu soalan ni soalan pelupusan? Nah. Sul, macam mana kita tahu soalan ni kena buat pelupusan? Kalau tak tengok soalan lah. Kalau kita tak tengok C ni. Macam mana kita nak tahu? Sebab perabot dijual secara tunai. Yes, ada perkataan dijual. Kalau kita buat soalan, kita jumpa aset bukan semasa dijual. Jadi, kenalah kira untung atau rugi atas pelupusan. Itu je kata kunci dia. Okay. Now kita buat akaun yang diminta lah. So, kena buka 3 akaun ni. Okay. Kalau nak senang, kita buka ketiga-tiga akaun terus. A, akaun perabot. Okey, kemudian B, akaun susut nilai terkumpul perabot. Okey, dan C, akaun pelupusan perabot. Okey. Alright. Okay, semua dah buka tiga-tiga akaun ni. Okay. Kemudian yang ada dalam imbangan duga, item yang ada dalam imbangan duga akan jadi baki awal kepada akaun yang kita yang terlibat lah. Contoh sekarang ni akaun perabot ada. Akaun susut nilai terkumpul perabot pun ada. Jadi dua-dua nilai ni akan jadi baki awal. Jadi di mana kedudukan dia ikut imbangan duga. Kalau debit maksudnya baki awal di sebelah debit. Okey, kalau kredit baki awal di sebelah kredit.
Okey. Jadi perabot baki awal di sebelah debit. Bila tarikh awal? Awal tahun bila? Kalau akhir tahun 31 Julai 2021, so awal tahun? Kalau akhir, satu apa? 1 Julai 2020. Bukan Julai. Kalau akhir Julai, awal dia mesti bulan selepas Julai ni. So mesti 1 Ogos. Itu cara kita tulis. Kalau akhir tu bulan 6, awal mesti 1 hari bulan 5. Tahun, kalau akhir 2021, awal tahun 2020. Okey. Jadi 2020 Ogos 1. Itu perabot. Kemudian susun nilai terkumpul, kita akan rekod di sebelah kredit. Pun sama awal tahun 2020. Ogos 1. Okey, baki BB. RM 3,100. Okey. Dah? Alright. Jadi bila kita nak buat ledger, yang pertama ikut journal arm yang cikgu dah bagi tahu tadi. Ikut step by step. Okey, step yang pertama, kita nak lupuskan aset. So bila kita nak lupuskan aset, tengok debit ni. Tengok journal arm yang cikgu dah bagi tahu tadi. Bila kita nak lupuskan aset, nombor 1 ni, debit pelupusan, kredit aset bukan semasa. Jadi debit pelupusan, okey, kredit aset bukan semasa. Sekarang aset bukan semasa kita adalah perabot. Okey. Jadi kita akan kredit aset bukan semasa. Okey, tarikh dia, bila tarikh dijual? Pada Julai 31. Dan kita kena hantar ataupun kita kena letakkan harga kos dia. Sebab dia jual semua. Jadi debit, kredit perabot dan debit pelupusan. Okey, tarikh yang sama, Julai 31. Itulah Julai. Okey. Butir. Untuk perabot, kita akan tulis pelupusan. Manakala akaun pelupusan, kita akan tulis perabot. Okey. Boleh? Jenayah yang pertama, debit pelupusan. Okey, debit pelupusan. Okey. Debit pelupusan. Kredit perabot. Itu jenayah yang pertama. Okey, jenayah yang kedua. Sebelum kita tahu ataupun kita kira susut nilai terkumpul, kena rekod dahulu susut nilai. Susut nilai yang kita kira tadi, 850.
Yang kita dah kira tadi 850. Okay, kita masukkan dulu dalam akaun susut nilai terkumpul. Kita rekod dulu dalam akaun susut nilai terkumpul. Sebab bila ada susut nilai terkumpul akan bertambah. Maka debit susut nilai, kredit susut nilai terkumpul. Julai 31. 850. Putih susut nilai. Okey. Maksudnya apa-apa susut nilai yang kita kira, bila kita dah kira susut nilai, kita kena masukkan ke dalam akaun susut nilai terkumpul. Jadi kedudukan di sebelah mana? Di sebelah kredit. Sebab susut nilai terkumpul akan bertambah. Ikut baki awal lah. Baki awal tu mesti bertambah. Okey. Kemudian baru kita hantar ke pelupusan. Baru kita hantar ke pelupusan. Okay, tadi kita dah tahu susut nilai terkumpul yang dilupuskan adalah 3950. Jadi debit susut nilai terkumpul. Okay. Kredit pelupusan. Right, and then tarikh akhir tahun. Tarikh bila dilupuskan. Okay, debit susut nilai terkumpul. Kredit pelupusan. Dan butir dalam susut nilai terkumpul ni kita letak pelupusan. Dan dalam pelupusan perabot kita akan letak susut nilai terkumpul. Ini journal am yang kedua. Kita pindahkan, kita hantar ke pelupusan. Susut nilai terkumpul aset yang kita jual, kita hantar ke akaun pelupusan. Okey. Selesai. Boleh tak ni? Ada soalan tak? Kalau nak minta cikgu ulang, bagi tahu. Jangan senyap je. Ada ya? Okey. Okey, cikgu. Alright. Jadi dua proses kita dah rekod. Okey. Pelupusan kos dengan susut nilai terkumpul. Okey, yang ketiga harga jualan. Okey, jadi kita dah tahu harga jualan 2340. Okey, dan journal am harga jualan aset adalah debit bank atau tunai, kredit pelupusan. Okey, akaun bank tunai kita tak perlu rekod sebab kita tak buka. Tak ada dalam soalan. Jadi tak payah rekod. Sekarang ni pelupusan ada, jadi kita rekod dalam akaun pelupusan dan kita akan letakkan di sebelah kredit. 2340. Butir nak tulis apa? Tunai. Tunai. Sebab kita jual secara tunai. Okey. Putih secara
tunai. Okey. Jadi 3 journal arm kita dah pindahkan ke ledger. Kita dah rekodkan ke dalam akaun. Okey. Dan langkah seterusnya kita tutup semua akaun, kita imbangkan semua akaun. Takut-takut ada yang kita nak baki akhir. Okay. Contoh macam akaun perabot selesailah. Akaun perabot sebab kita dah jual semua. So tak ada balance lah. Okay. Perabot kita tak ada balance. Kemudian susut nilai terkumpul. Pun sama, kita imbangkan. Ada baki tak? Susut nilai terkumpul ada baki atau tidak? Sebelah debit 3950. Di sebelah kredit pun sama 3950. Jadi tiada baki akhir. Okey. Ini cara kita nak tahu sebab sekarang ni soalan ni kita lupuskan semua aset. Jadi bila semua aset kita lupuskan, maksudnya 2 akaun ni tak ada baki dah. Akaun perabot dah tak ada baki. Akaun susut nilai terkumpul pun dah tak ada baki. Semua akan habis. Okey. Jadi sekarang ni kita tutup akaun pelupusan. Sebab kita nak tahu untung atau rugi. Okey, kita imbangkan. Okey. Jadi sebelah debit nampaknya lebih besar. 8,500. Okey. Ada baki berapa? Berapa baki tinggal? RM2,210. Okey. Dan 2,000, okey, ataupun baki yang awak dapat tadi berada di sebelah kredit. Berada di sebelah kredit pelupusan. Jadi apabila berada di sebelah kredit pelupusan, ini menunjukkan rugi atas pelupusan. Jadi nilai yang beza tadi tu, itulah dia nilai rugi atas pelupusan. Kalau kita imbangkan, kita dapat di sebelah debit, itu menunjukkan untung atas pelupusan. Simple je. Kalau sebelah kredit, rugi atas pelupusan. Kalau di sebelah debit, untung atas pelupusan. Okey, selesai. Boleh dapat markah penuh. Okey, ada soalan? Ada soalan nak tanya? Mungkin mana ada tempat-tempat yang confused, yang blur. Cikgu, kenapa nilai ni kat sini? Kenapa nilai ni jadi macam ni? Baik, tanya sekarang. Sebab cikgu tak masuk lagi contoh-contoh yang lebih susah. Ini contoh 2 ni sebab dia mudah sebab semua aset dijual. Amir, ada soalan tak, Amir? Tak ada. Tak ada. Boleh tahu tak step-step nak buat ni? Boleh nampak tak step dia? Boleh ke? Boleh. Yasmin? Boleh juga.
Boleh? Okey. Dia nak buat pelupusan ni, kita ingat step dia, insya-Allah kita boleh tahu. Kita boleh rekod dengan betul. Okey, kalau tak ada soalan. Betul tak ada soalan semua? Hana, okey? Ashraf? Okey, cikgu. Zul? Siap cikgu. Okey Zul, okey Zul? Luqman? Okey cikgu. Sebab cikgu tak nak ajar laju. Okey. Sebab cikgu tak nak ajar laju-laju. Kalau ajar laju-laju sekarang, memang kita confuse lah. Kalau sekolah lain semua dah habis dah kita je lambat tak apa. Cikgu nak bagi korang betul-betul faham. Alright. Sekarang kita masuk contoh 3. Okey, contoh 3. Cikgu up sikit tahap soalan. Contoh 3 ni sebahagian aset sahaja yang dilupuskan. Dia tak semua. Dia lupuskan sebahagian aset sahaja. Okay, jadi bila kita tahu bahawa sebahagian aset dilupuskan, yang ni baru kita kena tahu, bukan baru, memang kena tahu, okay, berapa kos dia, kos yang dilupuskan. 3 benda tadi tu lah, susut nilai terkumpul dan juga harga jualan. Okay. Alright, kita tengok soalan. Rekod aset bukan semasa Bayu Idaman Sdn Bhd pada Disember 2020 adalah seperti berikut. Okay. Jadi ada alatan pejabat 18,500. Jadi ini adalah kos dia. Kemudian susut nilai terkumpul alatan pejabat 5,550. Okay, yang ni dah ada dalam imbangan duga. Jadi bila buat akaun nanti, okay, dua-dua ni akan jadi baki awal. Ikutlah alatan pejabat debit, susut nilai terkumpul kredit, baki awal. Okay. Dan awal tahun dia, kita tahulah kalau yang ni 31 Disember akhir tahun. Jadi awal tahun adalah 1 Januari. Okey, maklumat tambahan. Alatan pejabat disusut nilaikan pada kadar 10% setahun mengikut kaedah baki berkurangan. Okey. Ini baru tolak Ashraf. Boleh cikgu. Ni baru tolak susut nilai terkumpul. Jadi nak dapatkan susut nilai, macam cikgu beritahu tadi, mula-mula kena kira susut nilai. Okay, 10%. Kita darabkan dengan, kita kena tolakkan sebab kena dapatkan nilai buku. Iaitu kos 18,500 tolak susut nilai terkumpul. Saya dapat berapa? Okey, kita dapat 1295. Kita dapat 1295. Itu susut nilai bagi tahun 2020. Okey. Kemudian yang kedua. Pada 31 Disember 2020, iaitu pada akhir tahun. Satu daripada alatan pejabat. Okay, nampak ni? Satu daripada alatan pejabat
yang bernilai 8,500. Jadi 8,500 ni apa dia? Bagi alatan pejabat, satu alatan pejabat ni. 8,500 ni nilai apa? Kos. Kos yang satu ni. Maksudnya satu daripada alatan pejabat yang berkos atau yang bernilai 8,500 dibeli pada 1 Januari 2019 telah dijual. Okay. Kos aset yang dilupuskan kita dah dapat. Berapa? Berapa kos aset yang kita lupuskan? Sekarang ada dua kos ni. Ada 18,500, ada 8,500. Sekarang kita nak tahu berapa kos aset yang kita lupuskan. 8,500. Okey, 8,500. Okey, kita dah dapat kos yang dilupuskan adalah 8,500. Okey. Cek bernilai 6,000 telah diterima sebagai nilai jualan alatan pejabat berkenaan. Jadi 6,000 ni adalah harga jualan. Jadi kos kita dah dapat. Harga jualan pun kita dah dapat. Jadi sekarang kita kena cari berapa susut nilai terkumpul. Okey, untuk dapatkan susut nilai terkumpul aset yang dilupuskan. Okey, ini kalau kita lupuskan sebahagian. Kalau kita lupuskan sebahagian. Okey, kita kena tahu aset ni dibeli bila, berapa lama dah ada dalam syarikat. Itu kita kena tahu sebab kita nak tahu berapa tahun aset tu digunakan dalam syarikat. Okey. Jadi aset yang kita lupuskan bila kita beli tadi? Dia beli pada 1 Januari 2019. Tengok maklumat nombor 2 tadi. Satu daripada alatan pejabat yang dibeli pada 1 Januari. So 1 Januari 2019. Jadi dia beli pada 1 Januari 2019. Okay. Tahun kewangan berakhir 31 Disember setiap tahun. Jadi 31 sehingga 31 Disember 2019. Okay, sekarang dah sampai belum tarikh kita lupuskan? Belum, cikgu. Belum. Okey, jadi ini adalah tahun pertama. Okey, sekarang kita masuk tahun kedua. Okey, tahun kedua jadi dia bermula 1 Januari 2020 sehingga 31 Disember 2020. Okey, dah sampai belum tarikh yang dijual? Dah. Dah, ni kan 31 Disember 2020 kan. Jadi bermaksud 1 Januari ni dia beli, 1 Disember dijual. Okey. Bermaksud alatan pejabat ni berada dalam syarikat selama 2 tahun. Jadi kita kena kira susut nilai setiap tahun untuk dapatkan susut nilai terkumpul. Okay, jadi kita kira tahun pertama. Kos dia adalah 8,500. Kadar masih sama 10%. Okay, kaedah masih sama, baki berkurangan. Cuma tahun pertama
kita perlu tolak susut nilai terkumpul atau tidak? Tak. Tak perlu sebab kita masih belum ada lagi susut nilai terkumpul. Okey. Okey, tahun pertama selesai susut nilai kita dapat. Ni nak cari susut nilai. Okay, masuk tahun kedua. Okay. Kadar masih sama 10%. Okay. Dan kita darabkan disebabkan kaedah baki berkurangan, maka tahun kedua kita kena dapatkan nilai buku. Iaitu kos tolak susut nilai terkumpul. Okay. Ni kos, ni susut nilai terkumpul. Sebab tahun pertama terkumpul dia baru 850 lah Okay, jadi dapat berapa tu? Okay, kita dapat 765 sebagai susut nilai. Okey. Bila dah dapat susut nilai tahun kedua, maksudnya kita dah boleh dapat susut nilai terkumpul. Sebab dia berada 2 tahun sahaja dalam syarikat. 5, 11, 16. Jadi susut nilai terkumpul adalah 1615. Okay. So kita dapat dah 161. Okey. Faham tak? Okay. Maksudnya di sini kalau sebahagian aset dilupuskan untuk dapatkan susut nilai terkumpul aset tersebut, kita kena kira daripada tahun pertama aset itu dibeli sehingga aset tersebut dilupuskan. Jadi maklumat bila dia beli akan ada dalam soalan. Jadi kita gunakan maklumat yang diberi. Sebab bila kita tahu dia mula beli bila, jadi kita tahu berapa tahun aset itu ada dalam syarikat. Sebab kita akan kira sehingga aset tersebut dijual. Kalau dah sampai tarikh aset itu dijual, jadi kita boleh tahulah berapa tahun. Macam ni tadi kita buat, kita dapat tahu 2 tahun. Kalau 3 tahun, 3 tahun. Tengoklah pada soalan. Okey. Boleh ada soalan? Ada nak tanya? Okey. Jadi kita dah dapat ketiga-tiga maklumat. Aset yang dilupuskan. Okay. Seterusnya kita sediakanlah akaun apa yang dia nak. Soalan masih sama. Kita nak sediakan akaun alatan pejabat, susut nilai terkumpul alatan pejabat, akaun pelupusan alatan pejabat. Cuma sekarang ni kita hanya lupuskan sebahagian aset. Maksudnya nanti akaun alatan pejabat kena ada baki akhir. Kita akan cari berapa baki akhir. Susut nilai terkumpul pun sama. Kita akan cari berapa baki akhir. Manakala pelupusan, kita akan cari untung atau rugi. Sebab dia jual sebahagian. Contoh 2 tadi dia jual semua. Jadi akaun aset dengan susut nilai terkumpul tak perlu cari baki akhir. Yang ni dia jual sebahagian aset. Okey. So kita buka dulu akaun. Kalau sempat kita buat, kalau tak sempat kita sambung kemudian.
Okay, A. Akaun alatan pejabat. Buat baki awal terus pun tak apa. Sebab kita dah tahu dah. Alatan pejabat ni tadi ada dalam imbangan duga. Jadi kita terus letakkan baki awal di sebelah debit. 18,500. 2020 ya. Januari 1. Right. DB. Akaun susut nilai terkumpul. Alatan pejabat. Okay. Jadi susut nilai terkumpul pun sama. Kita ada nilai dalam imbangan duga. Jadi itu sebagai baki awal. Dan di sebelah kredit. Okay, Januari 1. Baki BB. 5550. Okay, dan C. Akaun pelupusan alatan pejabat. Okey. Okey, dah buka dah tiga-tiga akaun. Jadi sebelum kita buat step yang pertama, kita rekod dahulu susut nilai yang kita kira. Kita kira dulu susut nilai yang kita dapat mula-mula tadi, iaitu 1295. Iaitu journal arm dia adalah debit susut nilai, kredit susut nilai terkumpul. Jadi akaun susut nilai kita tak buka, jadi tak perlu buat. Yang kita buka yang ada adalah susut nilai terkumpul. Maka kita rekod di sebelah kredit. Sebab kredit susut nilai terkumpul, kita rekod di sebelah kredit. 1, 2, 95. 1, 2, 95. Tarikh akhir tahun. Sebab kita kira susut nilai mesti akhir tahun. Dan butir adalah susut nilai. Okey. Dah. Okey, jadi masa pun tinggal berapa minit lagi. Cikgu nak explain semua, memang tak sempat dah ni. Jadi cikgu harap korang lengkapkan dulu 3 akaun ni ikut apa yang step yang kita dah belajar.
General arm yang kita dah belajar, yang cikgu dah ajar tadi. Mula-mula rekodkan yang berapa kita lupuskan. Kemudian susut nilai terkumpul yang kita lupuskan. Okey, dan akhir sekali harga jualan aset yang kita lupuskan. Okey, ikut step yang cikgu bagi tahu tadi. Kemudian imbangkan atau tutup semua akaun. Pastikan alatan pejabat dapat baki akhir. Susut nilai terkumpul pun dapat baki akhir. Pelupusan sama ada untung atau rugi. Okey, boleh? Cuba dulu. Salah tak apa. Lagi bagus kalau salah, kalau kita cuba dan salah. Dan kita tahu apa yang kita salah. Jangan tak cuba langsung. Okey, boleh? Boleh cikgu. Okay. Alright. Jadi, cikgu rasa ini kelas yang terakhir online kita ya. Jadi minggu depan kita akan berjumpa secara bersemuka. Bawa semua balik semua nota yang awak dah print dalam board semua bawa balik. Nanti boleh cikgu tengok. Okey, jadi kita akan bincang dalam kelas nanti soalan ni. Kita akan habiskan, cikgu akan tanya. Kita akan habiskan dalam kelas. Okay, dan kita akan teruskan contoh yang berikutnya, contoh yang lain. Okey. Boleh? Amir, okey Amir? Jangan ada tinggal kat rumah besok cikgu nota tinggal, itu tinggal apa semua tinggal. Memang kena lah. Ni cikgu dah bagi tahu awal ni. Dikemas betul-betul, tengok betul-betul, kumpulkan betul-betul. Banyak nota dah cikgu bagi. Jangan ada tertinggal. Cikgu tak ada nak bagi dah Kalau tinggal, hilang, itu tanggungjawab sendiri. Okey, jadi kalau tak ada soalan, cikgu rasa kita stop sini. InsyaAllah kita jumpa di kelas minggu depan. Okey. Dan cuba lengkapkan contoh 3 ni. Kalau tak faham boleh WhatsApp cikgu tanya. Okey, itu saja. Terima kasih sebab datang kelas. Kita jumpa minggu depan. Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih cikgu. Okey, sama-sama. Terima kasih Terima cikgu. kasih cikgu. Okey, sama. Terima kasih cikgu. Okey, sama-sama. Cikgu, Ya. kalau akaun alatan pejabat, Kejap.